Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, terutama para penyokong Harimau Malaya. Seperti saudara-saudara lihat, saya masih lagi mengenakan jersey Harimau Malaya. Saya adalah ekor sejati Harimau Malaya. Dari malam tadi saya belum tanggalkan. Ya, bukan karena saya tidak dapat menerima kekalahan, tetapi cara kita dikalahkan itulah yang meninggalkan bekas yang mendalam. Tetapi kita tidak boleh berbuat apa-apa. Keputusan sudah muktamad, walaupun referee sudah melakukan kesilapan yang sangat-sangat jelas. Apa yang boleh kita buat setakat ini hanyalah dengan membawang dan mengancing. Okey, jadi saudara-saudara sekalian, walaupun kita dalam posisi sedang membawang, tapi apa yang kita bawangkan itu adalah hal yang benar. Semua orang tahu, itu merupakan satu kesilapan daripada pengadil yang sangat-sangat menjolok mata. Ya, pemain Vietnam jatuh hampir 2 meter jaraknya daripada Brendan Gunn, tetapi beliau tetap memberikan sepakan penalti. Tetapi dalam konten ini, saya tidak akan membahas tentang perlawanan berkenaan. Saya tidak akan mengulas tentang penalti berkenaan. Tetapi ada satu hal lain yang saya mau saudara-saudara perhatikan tentang pasukan Vietnam ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan jurulatih mereka, Pak Song Hyo. Kenapa? Kerana jurulatih ini banyak mempengaruhi keputusan-keputusan perlawanan yang membabitkan perlawanan pasukan Vietnam. Walaupun apa yang saya sampaikan ini cuma teori, tetapi setakat ini channel saya selalu mengemukakan teori yang disertakan dengan bukti. Tetapi saya mohon maaf, teori saya tidak disertakan dengan audio atau visual. Tetapi insya Allah saya akan nyatakan pada perlawanan yang mana, jadi saudara-saudara boleh cek sendiri jika hal ini pernah berlaku atau tidak. Okey. Terlebih dahulu saya akan nyatakan di sini tentang sifat atau kepribadian jurulatih Pak Song Hyo ini. Beliau merupakan seorang yang keras, boleh dikatakan poyo, sangat bongkak, caranya tidak menghormati jurulatih lawan. Dan ada satu favorite beliau, yaitu beliau sering berkomunikasi secara kasar dengan pegawai perlawanan, sama ada pengadil, penjaga garisan ataupun pegawai keempat perlawanan. Itulah yang beliau sering lakukan. Ramai yang tidak tahu kenapa beliau melakukan hal itu, tetapi saya tahu tujuannya ada satu, yaitu mengalihkan para ofisial perlawanan daripada hal-hal yang berlaku di tengah padang. Itu satu. Kedua, ramai yang menganggap Pak Song Hyo ini berjaya kerana kebijaksanaan taktikal beliau. Memang kita akui, kerana terbukti beliau telah memenangi AFF Suzuki Cup dengan pasukan senior dan memenangi Sukan C dengan pasukan bawah 23. Tetapi adakah semuanya berdasarkan kebijaksanaan taktikal? Tidak. Menurut saya, selain taktikal, beliau juga menggunakan taktik kotor. Dan inilah yang mau saya dedahkan di sini. Saya akan berikan bukti mengikut perlawanan. Memang banyak buktinya. Kalau kita lihat perlawanan di SEA Games menentang Thailand, bagaimana mereka sengaja mau mencederakan Supachai Jaidet dan Supachok. Kemudian dalam perlawanan menentang Myanmar, mereka juga sengaja melambat-lambatkan perlawanan dengan memprovokasi pemain Myanmar. Itu semua kalau saya ulas nanti tidak habis ini video. Tapi saya akan berikan bukti-bukti yang besar. Dalam SEA Games, di perlawanan akhir, saudara-saudara tentu masih ingat nasib yang menimpa kapten pasukan Indonesia, yaitu Ivan Dimas. Sebelum mereka berlaga di final, kedua pasukan ini telah bertemu di peringkat kumpulan. Dan pada ketika itulah Pak Song Hyo memerhatikan siapa pemain Indonesia yang mungkin akan memberi masalah kepada mereka. Kerana Pak Song Hyo melihat kepada grup B yang dianggotai oleh Cambodia, Malaysia dan Filipina, beliau telah meramalkan bahawa lawan terkuat berkemungkinan Malaysia jika layak. Tetapi apabila Malaysia sudah kalah dengan Filipina sebelum kalah dengan Cambodia, maka beliau mula membuat pertimbangan bahawa Indonesia lah dari grup mereka yang sama yang bakal mengirim mereka ke final nanti. Jadi beliau mula mengkaji tentang pasukan Indonesia. Beliau dapati Ivan Dimas sebagai holding midfielder dan kapten Indonesia merupakan seorang pemain yang bakal memberi masalah kepada Vietnam. Kenapa? Kerana Ivan Dimas sering melakukan split visionary pass kepada rakan-rakannya di barisan depan. Kemudian beliau adalah seorang holding midfielder yang boleh melambatkan gerakan perlawanan. Vietnam dia suka perlawanan dengan rentak laju. Jadi Ivan Dimas boleh menentukan laju atau tidaknya suatu perlawanan. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, saya lupa pada minit keberapa, tapi pada separuh masa pertama, Pak Song Hyo tanpa diprovokasi tiba-tiba mengamuk dengan pegawai perlawanan. Pada ketika itulah, ketika perhatian referee hampir lari ke tepi padang, salah seorang pemain Vietnam telah dengan sengaja menginjak kaki kanan Ivan Dimas. Akhirnya Ivan Dimas terpaksa duduk di kerusi roda. Dan apa yang terjadi? Indonesia kehilangan kapten, lalu mereka kehilangan momentum, kalah 3-0.
Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, semasa perlawanan akhir Piala AFF Suzuki 2018 di Bukit Jalil, bagaimana dua orang pemain Vietnam cuba memprovokasi dua pemain Malaysia, pemain adik-beradik kita, yaitu Zakwan Adha dan Aidil Zafwan. Malahan pada dua ketika, salah seorang pemain Vietnam dengan sengaja menampar Aidil Zafwan. Hal ini disengajakan untuk memprovokasi pemain pertahanan kita, kerana pada masa itu Vietnam melakukan gerakan ball possession daripada bawah, kemudian mereka cuma melambungkan bola daripada atas. Dengan kehadiran Aidil Zafwan, pergerakan berkenaan mungkin akan menyulitkan mereka. Tetapi Alhamdulillah, mereka gagal melakukan provokasi berkenaan. Kemudian, pada perlawanan baru-baru ini antara Indonesia sekali lagi dengan Vietnam, gol pertama Vietnam adalah gol yang dijaringkan dengan selepas tersentuh dengan tangan. Tetapi jurulatih ini meraihkan gol berkenaan seolah-olah beliau tidak tahu hal berkenaan telah terjadi. Hal ini telah menyebabkan moral pemain-pemain Indonesia jatuh. Dan pada perlawanan malam tadi, saya yakin pergerakan simulasi pemain Vietnam berkenaan adalah arahan daripada jurulatihnya. Tidak mungkin dalam insiden-insiden yang disebutkan tadi, pemain-pemain berkenaan melakukan gerakan berkenaan, melainkan diarahkan oleh jurulatih mereka. Ini bukan satu reaksi spontan, saudara-saudara, kalau kita faham bola sepak. Ini merupakan arahan profesional dari seorang jurulatih. Nah, malam tadi juga kita perhatikan, pada 10 menit terakhir, walaupun ball possession hampir sama, tetapi momentum serangan sudah mulai memihak kepada Malaysia. Brandon Gunn sudah menemui link daripada Alif Aiman untuk menghantar bola ke bahagian depan. Jadi inilah yang sangat diwaspadai oleh jurulatih Vietnam. Mereka sudah tidak ada lagi gerakan secara off ball yang boleh masuk ke dalam kotak penalti kita. Jadi apabila insiden berkenaan berlaku, mungkin arahan yang diberikan adalah jatuhlah atau bersimulasilah dalam keadaan setipis manapun. Jadi hal berkenaan berlaku pada minit berkenaan, maka penalti berkenaan telah diberikan. Jadi jelas di sini saudara-saudara sekalian, jurulatih mereka yang mereka kagumi ini tidaklah sehebat mana. Tim Vietnam yang kita perhatikan sekarang tidaklah sekuat Thailand pada ketika Thailand menguasai kancah bola sepak Asia Tenggara dulu. Tidaklah sekuat Singapura sewaktu Singapura dipenuhi dengan pemain naturalisasi dulu. Tapi ini dipenuhi dengan taktik kotor yang dimainkan oleh jurulatih mereka, yaitu Park Song Hyo. Saya bukan tidak mau mengakui kekalahan kita, tapi coba perhatikan betul-betul. Jika perlawanan berlaku secara adil malam tadi, dalam 5 menit terakhir, besar kemungkinan keputusannya akan memihak kepada kita 2-1. Tapi tidak apa, saya doakan Malaysia akan layak sekurang-kurangnya ke Piala Asia dan kita bertemu sekali lagi dengan Vietnam. Ataupun dalam AFF Suzuki akhir tahun ini, kita bertemu lagi dengan mereka dan kita pastikan jurulatih yang poyoh ini akan menangis juga akhirnya. Oke, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.